Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sama-sama baca Al-Fatihah dan kita hadiahkan pahala kepada kekasih junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada isteri-isteri baginda, ahli baiti baginda dan juga para sahabat dan tabi'in, khusus kepada kedua bapa kita, guru-guru kita, isteri-isteri, anak-anak, suami-suami, muslimin muslimat, sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di minggu yang lepas kita telah berbincang sedikit sebanyak tentang Allah menjadikan Nabi Allah Adam, Allah menjadikan Siti Hawa dan juga Nabi Allah Isa alaihissalam, yang mana tanpa ada bapa, tanpa ada ibu, tanpa ada bapa dan ibu, ya. Jadi pada minggu ini kita akan sambung tajuk tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak perlu nak mempersoalkan lah, ya, tetapi ala kulli hal sebagai cara kita belajar itu mesti berturut tangga demi tangga, tangga demi tangga, yang sepatutnya kita ketahui. Maknanya kita tidak perlu mempersoalkan tentang kewujudan Allah. Memang Allah wajibul wujud, tak perlu dipersoalkan lagi. Namun kita ingin mengetahui sedikit sebanyak tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala untuk lebih meyakinkan kepada kita, ya. Sehinggalah Nabi Allah Musa alaihissalam pun nak tengok Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia tak yakin, tetapi itu adalah satu proses. Sebagai manusia biasa, dia mestilah sedikit sebanyak ada dalamnya perkara-perkara yang perlu nak penjelasan, ya. Seterusnya dalam membahaskan sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya umat Islam sahaja yang meyakininya, malah orang-orang kafir pun percaya akan adanya Tuhan. Semua agama lain di dunia ini termasuklah agama yang karut marut, sekalipun percaya akan adanya Tuhan. Ini dijelaskan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran dengan ayat yang bermaksud, dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Jadi semua, cuma yang dia mungkin tidak tahu kalimah Allah, tetapi dia akan jawab Tuhan, Tuhan Allah, ataupun Tuhan Allah lah. Ya, kalau Cina Tuhan Allah, kalau India Tuhan lah, Tuhan, ya. Jadinya masing-masing akan menjawab, dan semua percaya bahawasanya langit, bumi, bulan, segala-galanya adalah yang dicipta, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir juga mengakui adanya Tuhan, cuma pengakuan mereka dengan pengakuan kita berbeza. Pada kita umat Islam, Tuhan itu tidak menyerupai segala sesuatu, tetapi pada mereka Tuhan itu boleh digambarkan ada macam gajah, macam ular, macam makhluk berkaki 4, bertangan 8, perut buncit dan sebagainya. Ini kerana dia tidak melalui Rasul. Sebab agama ini tidak boleh pakai akal, dan tidak boleh main cipta-cipta, munasabah-munasabah
Ataupun kalau akal kata macam ni sepatutnya macam inilah, kalau macam ini sepatutnya macam ni, tak boleh. Agama adalah perlu bimbingan para rasul dan para nabi. Selagi tidak melalui para rasul, para nabi, maka agama itu pasti sesat, pasti. Jadi kalau kita meninggalkan rasul, sudah pasti apa yang kita lakukan ibadat tak betul lah. Ataupun kita tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul pun ibadat kita tak betul. Sebab itu panduan, inna nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Maknanya Quran itu pakai zikra, maknanya ingatan, atau untuk manusia kalau silap dibetulkan, kalau silap dibetulkan, kalau silap dibetulkan. Itu tujuan Al-Quran diturunkan. Kerana manusia kadang-kadang dia dah agak pandai, dia mesti akan menyeleweng sikit sebanyak. Maka datang Quran, ingatkan balik, ini ayat macam ni tau. Sembahyang macam ini caranya, baca Quran macam ini. Tadi kalau orang dah pandai lagu kan, kadang-kadang dia punya tajwidnya lari tau, pasal dia nak show lagu punya pasal kan. Dah pula dia tu, kalau dah pula dia kata dah sembahyang pula, kadang-kadang kan dah sembahyang agaknya dah banyak sembahyang, dah satu hari 100 rakaat, dia mesti laju pasal dia dah banyak so itu kita tengok tarawih aja cukup lah, baru 20 kenapa jadi laju? Kenapa sembahyang isyak tak laju? Ada beza ke sembahyang tarawih dan sembahyang isyak? Kenapa mesti imam lajukan pada tarawih itu? Dapat dari mana dia? Agak-agak dia dapat daripada mana? Pada witir pula tak laju lagi balik. Apa pelik saya pun. Kalaulah kata sembahyang isya itu fardu, tapi sembahyang witir itu kan sunat, sama-sama sunat. Kenapa bila witir pula sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa? Wah, hebat pula. Tapi bila sembahyang tarawih, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadri ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alf syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Lagi mana datangnya tu? Saya pun tak tahu. Saya lahir dah macam itu, tapi saya tak ikutlah. Sebab saya kata panduan Rasul tak macam itu. Apa pun saya jadi imam tarawih, tapi ramai yang balik lah. Kalau saya jadi imam tarawih sampai 10.30 kan, dia balik. Tapi pada saya, inilah panduan kita. Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi itu panduan. Apa pun kalau tak ikut Rasul, sesatlah. Apa pun, makan, tidur, pakai baju, tak ikut Rasul, sesat. Maknanya kalau engkau makan kan Rasul sunat makan tangan kanan kan, kau pakai tangan kiri, sesatlah. Memang sesat. Sampai satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang sahabat dia makan pakai tangan kiri. Dia kata sahabat itu pun cakap, dia kata Rasulullah pakai tangan kanan, saya tak pandai makan tangan kanan ya Rasulullah. Rasulullah doakan untuk selamanya kamu tak boleh makan tangan kanan, sampai mati dia tak boleh makan dengan tangan kanan. Tengok Rasulullah marah kan, doakan. Jadi makan pun semua, buang air besar, buang air kecil, semua kena ikut Rasul. Kalau tak, anda sesat. Anda sesat. Sebab bila kita lama-lama kita tak ikut Rasul, kita akan jadi biasa, seolah-olah itu betul, padahal salah. Dah biasa kan, dah biasa tak ikut Rasul, jadinya akan seolah-olah dia. Tapi kalau ikut Rasul, dia akan sentiasa betul. Jadi datang Al-Quran dibawa melalui Jibril kepada Rasul, dan datang Rasul pula menerangkan Al-Quran melalui hadisnya adalah untuk membetulkan manusia supaya betul. Kalau tak, kita sesatkan, sesat. Mesti punya sesat. Tak kira siapalah. Orang alim pun, tapi biasanya alim dia tak ikutlah, dia tak akan pergi lari daripada Tapi biasanya itulah maknanya, kalau kita lari daripada Rasul, ataupun kita dah merasa diri kita lebih alim, tak perlu merujuk ke sana kemari daripada Al-Quran dan Sunnah, kita pun akan sesat. Jadi rujukan kita adalah Al-Quran dan Rasul. Okey. Jadi orang-orang kafir ni memang dia tak merujuk lah. Sebab dia lahir, bapak dia tengok dia nyembah ketuk kong, dia pun ikut aja sembah ketuk kong. Kalau bapaknya nyembah yang perutnya buncit, dia pun gambar perut buncit lah disembah. Sebab dia tak ada
sampai sekarang pun saya ingat tak ada orang Cina kitab yang betul, tak ada kan? Tak ada. India pun kitab dia tu pun lagi mana saya pun tak tahu, tak ada siapa yang nak mengatakan di kitab tu karangan siapa pun kita tak tahu kan. Jadinya rujukan salah, maka semua akan salah. Tapi kalau Kristian yang asal memang betul, tetapi yang ada sekarang itu dah diseleweng. Yahudi gitu juga, yang asal betul, yang sekarang dah diseleweng. Jadinya yang diselewengkan itu adalah antaranya memang soal akidah. Maka akidah dia untuk selama-lamanya adalah sesat. Okey. So, kita sebagai umat Islam tidak sekali-kali boleh menghayalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ini tak boleh lah, ya, tak payah nak dihayalkan. Ada tuhan-tuhan yang dicipta oleh manusia itu memang dihayalkan. Saya tu kalau tuan tengok kan, setan orang putih dengan setan Cina lain kan? Lain kan? Setan India dengan setan orang lain lah, maknanya dia lain. Sebab semuanya dihayalkan. Kalau orang Melayu dia punya hayal dia, setan dia mesti matanya besar, hidungnya kembang. Itu Melayu punya hayal setan dia lah. Pasal dia benda yang tak nampak, lepas tu dihayalkan, tak jadilah, tak akan betul. Dan Allah kita tak lihat, maka jangan dihayalkan. Kalau kita hayalkan, sesat kita. Pasal tak boleh tengok, tak boleh dihayal. Jadi yang boleh dihayal ini hanya yang kita boleh tengok. Betul kan? Semalam nampak kereta Mercedes 250 yang baru keluar tu kan, yang depannya tajam tu kan. Lepas itu kawannya cerita, aku semalam nampak kereta 250 yang baru keluar tu lah. Cuba bayangkan ke aku, boleh. Depan dia matanya tajam, lampunya belakang tret tiga tu kan. Boleh. Tapi kalau engkau tak pernah dengar, dua-dua tak pernah tengok, aku dengar ada orang kereta Mercedes 250 baru keluar, dia kata, macam mana ya? Dia tanya dia. Dua-dua tak pernah tengok, betul? Semua menghayalkan tak ada betul. Dia kata lampunya belakang bulat. Mana ada Mercedes 250 lampu bulat? Depannya macam kacang goreng. Mana ada 250 lampunya depan macam kacang goreng? Dah tak kacang goreng, dah tak kacang tanah, dah tak ada kacang lagi sekarang. Sekarang semua main gigi. Semua main gigi. Yang keluar baru semua gigi. Maknanya mesti tepinya ada gigi. Semua sekali. Jadi tak tahu untuk keluaran yang baru semua kereta ada gigi. Jadinya itu baru betul. Bila anda tengok, lepas tu cerita kat seorang, itu betul. Macam katalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Sebab kita tak pernah tengok kan. Walaupun disebutkan sifatnya macam ini, boleh tak kita hayalkan? Saya tak berani nak hayalkan, takut salah. Sebab saya tak tengok. Saya baca buku ada. Cuma saya halakan dia manusia lah, Arab, hidungnya mancung, tapi mancungnya macam mana saya pun tak tahu. Baunya kata tegak tinggi mengikut hadis, baunya tegak tinggi, dadanya bidang seberapa saya pun tak tahu. Boleh kau bayangkan? Tak boleh. Kecuali kalau kau mimpi jumpa Rasulullah, itu pun tak sama. Tiap seorang jumpa Rasulullah tak akan sama wajahnya. Tak akan sama. Kulit Rasulullah pun berbeza-beza tiap seorang. Pakaiannya pun tak sama. Sebab itu anda punya diri sebenarnya. Itu adalah anda punya diri. Semalam orang perempuan dia kata, dia ceritalah, dia ni duduk Mesir tapi asal orang sini, saudara baru. Dia cerita tentang dia pernah berjumpa Rasulullah dan diajak pergi rumah dia. Dia cerita tapi saya pun tak boleh bayang lah. Dia kata kulit Rasulullah ni, dia kata kalau dia kata putih merah tu macam boleh nampak dia punya dalamnya, kata dia. Mana kau boleh bayang? Kau boleh nampak dalam kulit. Cantik macam mana orang Turki yang cantik,
cantik molek Turki tu pun saya tak tengok nampak dia punya dalamnya macam mana, dia punya dalam kulitnya. Padahal dah orang Turki tu paling cantik lah, kalau perempuan memang paling cantik Turki lah, pasal dia Mediterranean kan, memang paling cantik lah. Tapi kita tak boleh. Tapi ini kata dia lah, dia cerita dengan saya semalam, dia datang jumpa saya, dia kata macam daging tu boleh nampak lah Ustaz dalam dia. Dia cerita macam tu, dia punya wajah dia tengok wajah dia tu kan, kata dia kan. Tapi saya boleh bayang tak? Tak boleh. Kata tinggi besar badannya, saya tanya dia, tinggi besar lah Ustaz. Dia kata, tapi tinggi besarnya mana? Dia pun tak boleh. Saya pun tak tanya lebih lah. Saya kata saya tak tanya lebih. Dia kata dia jumpa, dan dia katanya dia pernah jumpa Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu dia cerita. Dia kata Nabi Allah Musa sebatkan tongkat dia. Dia kata bunyi dia tu, kata dia lah. Dia kata bunyi dia ni, dia punya disebat kat laut tu, tongkat tu disebatkan kat laut, bunyi dia macam halalintar. Kuat dia bunyi dia. Dia katalah, saya tak tahu. Mudah-mudahan betul lah ceritanya ya. Kita janganlah persangka buruk. Saya pun tak persangka apa-apa. Tetapi dia cerita dengan saya semalam. Dan tadi dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, Quran yang saya kasih tu dah boleh pakai? Saya kata boleh lah, tak ada apa-apa. Saya kata insyaAllah, terima kasih banyak lah. Dia kasih saya Quran satu. Tiap dia balik daripada Mesir, dia akan kasih saya Quran satu. Abi Ja'far ke, Syu'bah ke, bacaan yang 10 tu lah, dia akan cari dan kasih kat saya hadiah kan. Itulah dia kata dia pernah jumpa Nabi Allah Musa alaihissalam dan jumpa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak pergi rumah dia. Kata dia lah. Ya. Jadi saya jumpa lagi orang, dia kata dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia salam, tangannya macam kapas, kata dia. Tangan baginda Rasulullah macam kapas lembut. Itu orang tu cerita dengan saya kan. Jadi yang cerita dengan saya ni cuma 3 lah yang saya tahu. 3 orang yang pernah mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak awak bayang? Tak boleh kan? Siapa pandai bayangkan? Tak boleh. Walaupun dia Arab, betul. Arab dan Saudi, orang Saudi, Arab Saudi. Tetapi nak kita kata macam mana? Takkan kita boleh bayangkan macam King Fahad, macam King Aziz, macam King Abdullah gitu. Tak boleh kan? Tak boleh. Hidung mancung King Abdullah, rambut lebat King Abdullah, misai cantik, janggut cantik, badan segak tinggi. Tapi boleh ke? Tak boleh, saya tak berani. Jadi jangan, kalau benda yang kita tak tengok, syurga, neraka, jangan dihayalkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dihayalkan sama sekali. Okey? Rasulullah pun kita tak boleh hayalkan. Sebab kita baca sirah Nabi kan. Tetapi nak boleh bayang ke? Tak boleh. Saya pun tak berani nak bayangkan. Ya. Kerana Rasul katalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, handsome-nya macam mana? Tak boleh bayang. Tak boleh bayangkan. Saya pun tak boleh bayang. Sehingga orang perempuan bila pegang pisau, tangannya dipotong, kasih timun, bukan timunnya dipotong, tangannya dipotong. Agak-agak zaman ini ada ke? Tak ada kan? Jadi saya tak tahulah macam mana handsome-nya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi okey, kerana itu apa yang terlintas di dalam hati kita itu bukannya Allah. Ingat ya, apa yang terlintas, terbayang dalam kepala anda bukan Allah. Kalau apa yang terlintas, maknanya anda sesat. Kalau yang terlintas dalam hati itulah Allah, na'udzubillah, itu sesat. Selagi namanya terlintas, itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Pasal kata kalau syurga pun kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'an wala khatar 'alal bal. Syurga sahaja itu baru ciptaan Allah, kata Nabi, tak pernah mata wala ainun ra'at, tak pernah mata memandang, tak pernah telinga mendengar, dan tidak boleh tersirat dalam gambaran hati, wala khatar 'alal bal, dan tidak boleh terlintas dalam hati syurga itu macam mana, tak boleh.
Selagi anda terlintas, itu bukan syurga. Okey? Terlintas. Dia kata macam lah, kalau tuan-tuan pergi agaknya satu tempat yang paling indah, Maryland apalah agaknya, yang dekat mana-mana tu kan, itu bukan. Maryland mana pun tak ada yang boleh dibayangkan lah ya indahnya. Ataupun katanya yang hotel yang satu malam yang dekat Dubai itu berapa, satu malam boleh beli kereta kancil 1 ke Proton 1. Harganya itu dekat Dubai, itu pun tak tahu, saya tak pernah masuk. Katanya masuk aja kena $5. Katanya masuk aja nak nanya je dah kena $5 katanya. Saya tak tahu, saya tak pernah masuk. Sekali-sekali besok kita masuklah, insya-Allah kalau ada rezeki ya, masalah. Yalah, duit-duit kita dah ada $1 juta, apa salah sekali-sekali masuklah. Tapi kalau duitnya cuma ada 10,000, jangan pergilah. Jangan, tak usah. Okey. Ingat ya, selagi awak terbayang terlintas, itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tidaklah benar kalau ada orang yang mengatakan dia tidak percaya kepada Tuhan, orang itu telah menafikan fitrahnya sendiri. Jadi kalau ada manusia macam orang komunis kan, dia menafikan ketuhanan. Tapi kalau Kristian, Buddha, ini semua dia percaya ada Tuhan. Tetapi komunis tak ada. Mao Zedong ke, Lenin ke, Gorbachev ke, semua komunis Rusia, komunis Jerman, komunis Cina, komunis Yugoslavia dulu pernah jadi komunis. Semua negara-negara ini adalah negara yang menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Kerana bagi falsafah komunis adalah agama itu sebagai candu yang boleh mematikan manusia. Dia tak suka. Dia kata candu. Padahal Cina sendiri duk nyeret candu ya, ngisap candu. Tapi dia kata agama itu candu yang menjadikan orang khayal katanya. Padahal yang tak agama itulah yang jadi macam orang yang sesat, tak tentu arah ya. Sebab itu Cina habis. Cuma tinggal yang ada itu, ada orang Islam tu tak dibunuh itu sahaja. Tetapi apa agama? Mana ada. Sebab itu tidak ada dekat negeri Cina. Mana ada Tok Kong? Tak ada. Sebab dia tak ada agama, kosong. Tapi yang Islam tu ada lebih kurang 300 juta, 37 juta tu tak salah gitulah. Itu adalah yang Islam. Tapi maknanya Islam dia tu bolehlah, tak ada masjid sama sekali kan, saya tengok. Tapi saya tanya budak-budak boleh baca Quran? Tak boleh. Tak ada. Boleh sembahyang? Tak boleh. Dia kata dia jumpa imam masjid hanya ketika nak nikah dan mati sahaja. Jadi bila nak nikah dia akan pergi masjid, mati dia pergi masjid. Lain tu tak. Tapi sembahyang jemaat saya tengok ramailah juga. Tapi yang ramai saya tengok sembahyang ialah selain daripada Cina, orang-orang pelancong-pelancong lah ni. Tapi masih ada yang sembahyang jemaat, ada lagi ya. Jadinya maknanya di negeri Cina tu kekal Islam, yang tidak dibasmi adalah agama Islam, yang lain semua habis. Tak ada dekat negeri Cina. Rusia sampai lani lagi habis terus. Sebab itu negara Imam Bukhari itu sekarang ni dah tak, kalau nak katanya lah yang dah pergi, katanya kalau nak sembahyang jemaat sampai petang baru sembahyang, sebab tak cukup korup. Itu negeri Imam Bukhari. Apa? Uzbekistan ya. Uzbekistan ya. Itu pun habis. Padahal dulu kemuncak Islam dekat situ. Ya. Bila diperintah komunis habis. Kalau diperintah dijajah oleh Barat, masih sikit-sikit ada lagi lah, macam Malaysia kan, dijajah oleh British, agama alhamdulillah kan. Mana negara-negara yang dijajah oleh British masih okey lagi lah. Dijajah oleh Perancis macam Mesir pun saya tengok okey. Tapi yang dijajah komunis habis. Tak ada. So itu dia memang membasmi agama. Ya.
Orang itu telah menafikan fitrahnya sendiri. Hanya mulutnya sahaja yang mengatakan dia tidak percaya kepada Tuhan, kerana mungkin dia membenci agama. Mulut dia boleh cakap na'udzubillah summa na'udzubillah, agama ni tak guna, tapi hakikatnya saya dah jumpa 2-3 orang lah, budak muda dan ada yang tua pun ada, suruh sembahyang dia tak nak, tapi bila nak periksa boleh jumpa saya, minta saya doakan. Kenapa kau tak nak doa? Saya malulah nak doa Ustaz, dia kata, pasal tak pernah sembahyang, kata dia. Tapi dia jumpa saya dan yang anehnya tu, dia akan mengaminkan doa melalui telefon. Dia nak pergi exam ni dalam pukul berapa gitu kan, dia akan telefon saya daripada semalam, dia dah besok Ustaz, saya akan telefon Ustaz pukul 8 ke pukul 9 dia exam kan. Lepas tu Ustaz bacakan doa, mudah-mudahan saya periksa mudah dan lulus. Jadi saya bacakan doa melalui handphone dan dia amin tiap kali exam. Dan kalau dia malam nak exam, dia tak boleh tidur. Saya kata sembahyang hajat lah, sembahyang apa-apa, tak nak. Tapi suruh Ustaz, dia kata, turun bacakan doa ni, aminkan, saya aminkan, nanti saya boleh tidur. Tak pelik macam itu kan, ada manusia. Jadi kita fitrah manusia tidak boleh lari, ada wujudnya Allah Subhanahu wa taala dalam apa juga keadaan. Ramai macam tu, ramai. Saya pun pelik. Itu yang muda nak exam, yang sakit begitu juga. Suruh sembahyang tak ada, baca itu baca ni tak ada, tapi tetap juga kalau sakit akan bininya nak beranak, dia minta air selusuh, kata dia. Saya suruh bacakan doa. Saya kata awak bacalah apa-apa alam nasrah ke apa benda. Taklah Ustaz, saya tak sembahyang. Tapi kenapa dia mesti minta air selusuh? Kenapa tak disuruh minum air apa yang dekat Kelantan tu, air apa nama itu? Apa yang air sedap Kelantan tu, air apa? Bukan ayam. Bukan. Apa? Apa daun apa? Daun apa? Kenapa tak dia kasih minum daun ketum? Biar dia bininya cepat beranak. Tak, dia tak. Kenapa dia tak suruh minum daun ketum? Saya cakap, kau kasihlah minum daun ketum, nanti dia beranak cepat. Mana boleh Ustaz? Tahu pula. Dia pun bawa air. Entah dia dapat air zam-zam, kadang-kadang tahu. Air zam-zam, dia percaya pula air zam-zam tu, yang aku pelik ni. Tapi sembahyang tak ada juga. Air zam-zam bawa. Ni air zam-zam. Anda pun ketahulah nak bacakan doa dia tu kan. Saya ni bacakan kamu ni macam tak yakin. Bukan tak yakin dengan kamu, tapi kamu yang tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Cuba kamu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Awak baca bismillahirrahmanirrahim 10 kali ke, lepas itu awak tiup dekat air ini, mohon kepada Allah supaya mudah isterinya melahirkan kan, salinkan. Tak pandai lah Ustaz. Bukan saya tak pandai baca bismillah, boleh jugalah, tapi macam tak yakin, kata ni mana jadi, kata tak jadi, kata. Jadi soalnya di keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala tak ada. Dan yang perlu kita ada keyakinan. Namanya akidah itu keyakinan yang mantap. Itu namanya akidah, keyakinan yang mantap dalam di hati manusia terhadap wujudullah. Kalau ada sikit-sikit ragu-ragu, itu namanya akidah anda belum jazam, belum mantap. Jadi mantap betul bila kita sembahyang Allahu Akbar, ini kita dalam hati kita Allah yang Maha Besar. Ini kita rasa seronok kan. Bila kita sujud, kita rasa kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, kita rasa seronok. Tapi kalau kita ibadat, solat tak rasa seronok, bermakna anda akidah anda belum jazam. Mungkin ke peringkat kepada yakin, tapi belum jazam, belum kuat, betul ya. Jadi sampai ibadat anda seronok. Tapi kadang-kadang syaitan memang goda lah, cepat. Nah, itu syaitan punya kerja lah.
Dia memang suruh kita cepat. Tapi kalau kita tak nak cepat, syaitan boleh buat apa? Dia tak boleh buat apa. Kalau anda kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, syaitan tak boleh buat apa. Kalau ikut syaitan lah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rabbil fili wa hamdi majibuni wa rahmat, itu ikut syaitan. Tetapi sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bitta'anni. Ta'anni itu slow-slow. Satu-satu kata Nabi. Ibadat itu bitta'anni. Dengan slow. Satu. Allahu Akbar. Daripada Allah Akbar. Kan lain kan? Lain. Jadi kalau makan nasi pun, kalau kita katalah makan sate, cuba kau kunyah betul-betul, kau rasa nikmat. Sebab itu kalau orang tanya saya, Ustaz, ni sup tu sedap tau? Nanti dulu anak kata. Jangan, aku belum tahu ni nak sedap tak sedap. Pasal aku belum rasa betul-betul, belum kunyah dia punya dagingnya, aku belum telan. Kan orang selalu suka nanya kan, baru aku sedok sup makan dia, sedap ke Ustaz? Ya memang belum boleh lah. Dah kunyah itu betul-betul, dah kita telan, barulah kita boleh menilai sama ada sate itu sedap atau tak sedap, sup itu sedap atau tak sedap. Begitu juga ibadat. Kalau anda kunyah betul-betul, baru anda tahu nikmatnya. Selagi anda tak kunyah, main terajang gitu aja, sampailah umur 100 tahun pun tak akan nikmat ibadat. Tapi anda kunyah betul-betul, asyhadu an la ilaha illallah, nikmat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nikmat. Itu kalau orang sembahyang tarawih, kau tanya yang tarawih itu, ni rakaat yang keberapa, mesti dia tanya. Sebab itu bila imamnya buat 3 rakaat, dia bedal 3 ikut. Saya dah jumpa 2-3 kali lah. Rakaat yang keberapa agaknya imamnya buat 3 rakaat, ikut semua. Saya baca subhanallah, tapi saya kat ujung situ kan, subhanallah anak kata. Tapi imam tu pun dia ingat masih satu, dia pun terus ikut semua. Yang tak ikut ada 3-4 orang aja. Aku tanya kat sebelah aku, engkau imam imam bangun, aku bangun lah, kata dia. Lah, kata. Jadi dia kosong. Jadi kalau kita tahu imam tu dah naik 3, kita farakalah, duduk aja, lepas tu tahiyat akhir salam lah. Imam biarlah terus salam dia. Pasal dia memang ingat ni cuma 2, baru 2. Tapi yang tak ngikut ni, yang makmum batal tak semua batal, kecuali yang tak ngikut. Tapi dia tahu batal, entah, dia pun tak tahu. Saya dah jumpa Masjid Abu Bakar ke sekali, Masjid Kolam Air 2 kali tak salah saya. Nah, jadinya itu nampak betul, kita nampak daripada 5 baris tu kok cuma 5 agaknya yang tak ngikut. Nah, jadinya kita ibadat, kita mamah betul-betul, kita rasa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam hati, aku orang Islam. Baru sedap. Sebab itu kalau sembahyang tarawih saya tengok memang tak sedap lah tu. Garanti saya je tepuk kala sana, tepuk kala sini kadang-kadang kan. Lepas tu saya tak pergi lah masjid tu dah. Dah saya pun dah tertinggal sana, tertinggal sini. Tinggal saya seorang aja. Sami Allah, aku baru seorang, dia dah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Aku baru sami Allah, macam mana aku kata? Sampai bila macam ni anak kata? Jadi ingat ya, para imam semua sekali, awak kena mamah betul-betul. Fatihah tu mamah betul-betul. Tahiyat akhir mamah betul-betul. Tasbih tu awak mamah, awak rasa sedap. Itu namanya menikmati ibadat. Saya dulu pun macam itu kan. Kalau saya tengok dekat kampung tarawih laju kan, saya kecil saya laju, sukalah. Pasal lepasnya nak makan kuih kan. Nah, itu je kan apa pun.
Tetapi bila saya mengaji dekat pondok, saya Datuk Kiai Samsudin Allahyarhamullah cuci rahmat, dia kalau tarawih macam sembahyang Isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada di Bismillahirrahmanirrahim, tak ada. Selamba je dia. Jadi dah biasa kita jadi makmum dia macam itu kan. Bila keluar daripada situ tak sedap. Ustaz Tahir pun jadi imam pun okey. Cuma ada satulah, tapi Allah cuci dia rahmat juga, itu laju sikit lah, laju sikit. Tapi bila saya balik kampung, mana surau kampung saya, semua ya Allah ya Rabbi, amin 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 amin, kambing kambing kambing, habis. Dia bukan amin kambing kambing kambing, budak-budak kan. Jadinya ibadat itu mesti dinikmati. Cuba awak nikmati. Kalau tahiyat akhir awak nikmat, tahu maknanya asyhadu an la ilaha illallah, baru nikmat. Nikmat nanti nikmat. Kita nak berpisah tu rasanya sayang. Ya, sayang kita nak meletakkan kaki. Sebab itu dia kata sunat, jangan kamu pindahkan kaki kamu sehingga membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, jangan pisahkan. Anda masih dapat pahala solat lagi tu. Jadi tapi saya tengok ramai dah assalamualaikum terus. Itu confirm lah, memang dia tak nikmat lah. Confirm lah dia tak boleh menikmati ibadat. Pasal tahiyat akhir itu nikmat tau. Lepas sujud tahiyat akhir ni paling nikmat. Pasal kita akan tadah tangan lepas itu doa, kan? Jadi nikmatnya di situ. Jadi Rasulullah tak ubah kakinya kecuali Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya. Tapi saya tengok sini ramailah assalamualaikum tu piup ya Allah ya Rabbi, ni kata la ilaha illallah. Ni sekolah mana nak kata. Tapi nanti kalau aku cakap orang kecil hati semua kan, minggu depan memang kat masjid ni saya bantai orang aja, dah jangan datang. Tak datang pun tak apa, saya tak kecil hati kan. Ya tak ada apa-apa. Cuma saya nak betulkan keadaan. Malulah saya kalau saya dah kuliah sini, makmumnya Allah belum Allahumma antas salam dah tarik kaki kan. Malu saya malu. Malu dengan Allah, malu dengan manusia kan. Jadi saya kena ingatkanlah ya. Jadi bila imam Allahumma antas salam wa minkas salam, barulah tukar kaki. Kalau tak, duduklah macam tahiyat akhir. Okey? Kerana kata Nabi, diberi pahala macam solat. Okey? Okey. Tidak benar kalau ada orang yang mengatakan yang dia tidak percaya kepada Tuhan, orang itu telah menafikan fitrahnya. Okey. Dia benci kepada agama, okey. Tetapi sebenarnya hatinya tetap mengakui adanya Tuhan. Buktinya kalau sekiranya dia ditimpa oleh sesuatu penyakit yang sukar diubat hingga sudah habis usaha ikhtiar, ketika itu dia akan mengeluh, kalaulah ada sesuatu kuasa yang boleh menolong aku, semua bangsa. Sebab itu di sekolah konvent dia katalah ada satu orang yang non muslim, dia minta ayat Yasin ni. Orang bukan Islam. Dia kata nak ubat apa? Dia kata anak saya sakit. Kenapa dia macam itu? Orang non muslim, tetapi dia minta air Yasin kerana anak dia sakit. Jadi fitrah manusia menunjukkan bahwasanya percaya bahwasanya Allah yang Maha Kuasa yang disembah oleh orang Islam, inilah sebenarnya yang berkuasa betul. Banyak yang macam itu, banyak yang minta Pak Imam kadang-kadang bacakan doa untuk orang yang non-Muslim. Tapi saya belum rasanya, saya tak pernah lah orang datang jumpa saya. Ingat saya lah, tak ada orang yang
Bukan yang Muslim jumpa saya minta air, saya jampi, tak ada. Rasanya tak pernah ingat, saya tak adalah. Tapi tak tahulah kalau dah lupa dulu ya. Tak ada. Tapi orang lain ramai. Pasal dia dah ikhtiar tau. Ikhtiar cara dia semua, tak boleh pergi doktor, tak boleh. Dia tahu, dia kata ada sana suatu kuasa yang dinamakan, yang disembah oleh orang Islam yang boleh menyembuhkan sakit itu. Jadi tidak ada manusia yang dekat dunia sebenarnya dalamnya ia tidak percaya kepada adanya Tuhan. Cuma sebab kita ni macam ni tau. Bila kita lahir, nafsu dikasih, akal belum berfungsi. Padahal masa dalam perut dulu, masa dalam alam arwah, kita dah kata Allah Tuhanku, kan? Allah Tuhan. Semua ngaku bala, ya. Alastu birabbikum? Qalu bala. Allah tanya, adakah wahai roh-roh, aku bukankah aku Tuhan? Roh menjawab, ya, engkau Tuhan. Tuhanku Allah, Tuhan. Tetapi bila lahir, dekat dunia, nafsu ditaruh. Wah, itu yang kecoh itu. Akal belum berfungsi. Budak kecil mana akal fungsi, kadang-kadang sampai 7 tahun pun fungsinya masih terlalu sedikit ilmunya, kan? Maka nafsunya penuh. Cuma nafsu seks aja lah yang mungkin tak berapa ada. Tapi nafsu marah ada, nafsu nak berduit ada, nak pakai cantik ada, semua ada. Tapi akalnya belum berfungsi. Maka sebab itu, bila kita tidak didik anak itu kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka nafsu menguasai dia. Bila sampai tua, nafsu yang menguasainya, maka nafsulah yang jadi driver. Saya itu ingat ya, ingat anak-anak kita jangan sampai. Kalau daripada kecil pun, sebab itu disunat ditahnikkan, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, sunat diazankan telinga kanan, telinga kiri. Itu semua sekali supaya balance dengan nafsu. Jadi akalnya kita taruh dengan ayat-ayat tersebut supaya nafsunya jangan menguasai sangat. Tapi nak macam mana ya? Daripada kecil dia tengok maknya malam tengok TV di cerita Hindustan, anaknya di pangku. Dah sana lagu Janggeli, anaknya pun dengar Janggeli. Lepas itu nanti siang lagi sikit dibawanya tengok apa saya tak tahu. Yalah dia masih kecil kan budak tu, maknya belum pergi mana-mana. Masa dia lepas bersalin kan, dia nak buat apa? Dalam masa 3 bulan dia cuti. Dia nak pergi ke mana, jalan pun tak boleh. Budak tu masih kecil lagi. Dia riba sana sini, tapi didengarkan apa? Buka Quran tak kat rumah? Cakap betul-betul ya. Tetapi kalau anak itu masih lahir, daripada mula lahir buka Al-Quran. Jadi akalnya sering, rohnya dibagi makan cukup. Yang kata Allah tadi, alastu birabbikum qalu bala, roh tu yang jawab tu. Dan ditambah dekat dunia dengan bacaan Al-Quran. Walau dia belum faham apa-apa, tapi rohnya makan, insya-Allah. Itu saya jumpa satu wanita, anak dia ni ngaji dengan saya 7 orang. 7 ngaji dengan saya. Dan maknya, bapaknya je yang tak. Bapak memang malas. Anaknya ni tuan, yang kecil sekali tu ngajinya ya Allah macam orang dewasa. Dah umur 30-40. Yang kakak-kakaknya hancur, abangnya lagi hancur. Cuma ngaji, tapi yalah maknanya ngaji tak betul. Bila saya tanya maknya, kenapa anak ni boleh yang paling kecil bacaan Quran dicantik betul? Kalau saya betulkan hari ini kan, dia sekolah kan suka waladol gitu kan. Tak boleh dek, tak boleh adik, tak boleh waladol tak ada. Waladol. Saya betulkan 3 kali dia sebut waladol, terus betul. Bila saya kata baca Allah cuba adik sebut. Ustaz sekali lagi cuba. Dia tengok muka saya kan, dia sebut betul. Yang lain ya Allah lebih 100 kali bunyinya ad juga. Yang adik-beradik yang lain kan.
Jadi saya tanya imaknya, Ustaz, saya bukan nazar lah, niat, dia kata. Saya kalau Allah kurniakan anak yang ketujuh yang akhir ini, saya akan khatamkan Al-Quran sampai di lahir. Maknanya dia berapa kali khatam saya tak tahu. Tapi sampai lahir diminta dengan Allah, ya Allah jangan lahir kalau aku belum khatam kali ini, yang akhir sekali. Jadi dia pun bulan puasa, dia pun khatamkan, dah khatam, besok dia lahir. Rupanya lain jauh ustaznya, langit dengan bumi. Yang lain ni saya baca juga lah, kadang-kadang tak apa-apa kulhu gitu kan, lagi masih muda tak baca apa-apa. Ustaz pun belum ajar saya, mana saya nak baca-baca. Jadinya subhanallah. So itu saya nak cakap dengan tuan-tuan, khususnya ibu-ibu ya, nenek-nenek yang ada ni, kalau anak kecil ataupun masih dia hamil, bacakan Al-Quran, insya-Allah. Ini bukti terang depan mata. Maknya cakap sendiri dengan saya. Baik itu saya kalau orang hamil, lepas tu maghrib dia ajak jalan ke sana kemari, pergi shopping sana sini, saya ngeri. Anak kau besok silap-silap jadi toyol lah, nak kata. Betul. Hamil memang tolong jaga betul lah. Duduk kat rumah, buka Al-Quran. Dalam kereta, buka Al-Quran. Sekarang semua ada, tak ada masalah. Kau nak Quran apa je yang ada. Bacaan 7 bacaan ni pun ada dalam internet sekarang. Masukkan dalam handphone, pakai apa-apa tu, akan ada yang dia buka aja, tekan aja, dia bacaan Al-Quran panjang. Handphone pun dah ada, radio ada, TV ada, internet ada, semua ada dah sekarang, tak ada masalah. Jadi kalau anak tu baring, bukakan sebelahnya handphone, bacakan Al-Quran. Dah. Kita ke mana-mana suka hatilah nak basuh ke nak apa-apa kan. Cuba tengok besarnya besok. Yang ini anak ni bukakan lagu Cuk-Cuk Gendong. Yang ni. Itu kita jangan salahkan anak-anak ya. Anda buat apa terhadap dia masih kecil dalam perut? Apa yang anda lakukan? Tanya kat diri anda masing-masing. Saya tak salahkan anak saya. Walaupun mungkin ada kekurangan sedikit, tetapi saya dah usaha yang saya mampulah. Tapi walaupun dah besar ni pun masih saya berusaha lagi. Usaha lagi. Kasih dia, tiap-tiap hari saya akan hadiahkan 41 Fatihah kepada dia, ya Allah, mudah-mudahan rohnya kenyang. Pasal dia kadang-kadang kan tak pandai nak kenyangkan roh. Budak-budak ni kadang-kadang kan dipandainya kenyangkan dengan tom jam aja. Perutnya dikenyang tapi rohnya tak dikasih kenyang kan. Jadi kita bapak ni kasih dia kenyang rohnya. Kasih dia tiap-tiap hari. Cuba tuan tengok nanti. Tak payahlah bacalah 41 kali Fatihah tu 3 hari aja gitu kan. Lepas tu awak telefon dia. Dia punya balasan dia dah lain. Kalau dia salam jumpa kita pun lain. Jadi itulah sebenarnya pentingnya ayat Quran untuk makanan rohani kepada manusia. Khusus kalau budak kecil tu lagi cantik, dia masih kosong kan rohani dia. Tapi kalau dah awak isi dengan dangdut, memanglah dia dah penuh dangdut. Masuk Quran memang ditendang, tendang. Pasal dia dah penuh dangdut. Ini saya ingatkan betul-betul ni ya. Saya ingatkan. Saya kesian, pasal saya kesian. Yang ada dah umur 50 tahun, isterinya kata, bang, abang ni dah 50 lebih dah nak pencen, jom kita belajar Al-Quran. Kau nak belajar le, aku ngantor boleh, kata dia. Dapat pahala ngantor jadi le. Takkan selamanya nak pahala ngantor je ya. Ini bukan cerita dongeng, ini betul. Sebab tak ada nikmat tau. Dia tak ada nikmat nak baca Al-Quran tu, tak ada nikmat. Padahal subhanallah,
Dia baca surah Ka'bah boleh daripada awal muka 1 sampai muka 36 habis. Tiap-tiap hari. Tapi apa salahnya kalau dia baca 36 muka Al-Quran? Subhanallah. 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 1 huruf 10. Kau baca surah Ka'bah dapat apa? Bukanlah tak dapat. Dapatlah berita apa-apalah gitu kan. Tapi hari-hari kan beritanya itu juga pada lain-lain. Lebih kurang lah. Kapal terbang jatuh dah berapa lama kan kapal terbang aja kan. Ya maknanya itu kapal terbang aja kan. Tetapi kalau Al-Quran, walaupun hari-hari anda baca Alif Lam Mim 10 Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa tu tuan? Lagi banyak. Habis kalau satu hari boleh baca 5,000 huruf, subhanallah. Roh anda kenyang betul, sekenyang-kenyangnya. Jadi bila masuk dangdut, dia dah boleh, dah kenyang. Kata roh, aku dah kenyang dah. Pasal rohnya dikenyangkan dengan Al-Quran. Tapi bila rohnya dikenyangkan dah dangdut, maka bila masuk Quran, jom baca Quran, kata rohnya, aku dah kenyang dangdut, beb, aku tak nak. Demi Allah, anda anak-anak ni kalau boleh kasih dia kenyang-kenyang dengan ibadat ataupun perkara-perkara yang baik lah ya. Ini buktilah betul kan. Dia kata saya hatamkan Al-Quran sebelum lahir besok. Saya malam ni saya baca Al-Quran juzuk yang ke-29 kata dia. Perut saya dah memang dah, doktor kata besok diu dia lah kan. Ya Allah, jangan aku bersalin kecuali belum hatam Al-Quran. Besoknya salin. Lain. Kau tengok budaknya pun lain. Cepat matang. Budaknya badan kecil aja tapi matang betul. Pakai tudungnya tu smart gitu kan. Lepas tu kalau ngaji datang, orang semua ngaji kan dia. Yang lain ketawa sana ketawa sini gitulah. Cubit sana cubit sini gitu. Yang ada beradik 7. Kadang datang 3 dulu, kadang 2 dulu, kadang 4 dulu. 7. Tadi datang berapa? 1, 2. Besok datang 3. Tengoklah tu kalau yang datang yang 2 tu lagi laki-laki tu. Subhanallah. Saya katakan engkau ni jangan kasih ustaz stres ya. Jadi itu contoh depan mata. Okey ya. Dia benci kepada agama Islam kerana ada orang Islam yang jahat dan khianat. Dia benci kepada agama Kristian kerana Kristian juga menipu dan mengkhianat. Begitu jugalah dia membenci agama-agama lain. Hakikat sebenarnya Islam tak jahat, Islam baik, maha suci. Tetapi manusianya, sebab itu bila orang Tanjung Tuan yang ada dekat Mersing tu suruh masuk Islam, tak ada. Pasalnya dia kata orang Islam curi saya punya durian gitu dia. Jadi buat apa saya masuk Islam? Kita orang asli tak ada curi, yang tak ada agama pun tak ada curi, tapi orang Islam curi durian gitu dia. Yang jahat orangnya, agamanya cantik, suci, murni, orangnya. Sebab itu jangan pakai orangnya lah. Saya tak suka pakai orangnya. Itu orang apa? Dia kata orang Arab. Kenapa nipu? Jangan sebut orangnya. Penipu. Arab ke, Jawa ke, Melayu ke, dia tak ada kena mengena dengan maknanya jahat itu. Dia tidak bangsa, bukan. Jahat bukan bangsa. Dia memang jiwa dalamnya jahat, yang diruntun oleh nafsu dan syaitan. Sebab rohnya tidak diisi dengan kebaikan atau ganjaran ataupun pahala, tapi diisi dengan maksiat. Maka jadi orang itu jahat. Jadi jangan jahat ini dikaitkan dengan bangsa, jangan. Orang Arab itu penipu, Jawa pun ramai penipu.
Orang Arab itu kaki pukul, Jawa lagi hebat. Kan? Coba duduklah semua negeri dekat dunia ni, pergilah jalan. Saya dah jalan banyaklah negeri lah, saya ingat banyak jugalah. Saya tengok rupanya bangsa tak ada apa-apa. Saya pergi kat sana, bangsa tu penipu juga. Aku pergi kat airport sini penipu juga. Orangnya namanya Ali, Hussein, namanya macam-macam lah, nama cantik-cantik punya, tapi penipunya tetap penipu juga. Aku pergi dekat sana pula, yang dia tak ada agama Kristian misalnya, tapi kok baik juga. Jadi sebabnya didik dalam tu ya. Kalau dia mendidik dirinya itu, naluri manusia kemanusiaan itu dibela, sebab naluri manusia itu memang suka kebaikan, tapi jangan diruntun oleh nafsu. Bila diruntun oleh nafsu dan syaitan, apa bangsa pun dia jadi jahat. Tapi kalau naluri manusia itu dibela dengan baik, kasih sayang, semua sekali, kerana Islam datang atas dasar naluri manusia. Tidak pernah menongkah arus Islam datang ya. Kalau semua bangsa dalam dunia ini tidak suka dicuri, barangnya dicuri orang, Islam datang kata haram mencuri. Kalau dalam dunia ini mengatakan bahawa membunuh itu adalah satu dosa, satu kejahatan yang paling besar, Islam kata membunuh kalau tidak ada hak dibunuh misal dia, maka itu adalah salah satu daripada dosa besar. Kalau orang kata, dia kata manusia ini ibu yang paling benci kalau anaknya derhaka dengan ibu, maka Allah kata antara dosa besar adalah derhaka kepada ibu. Tengok ya, semua ikut naluri manusia, tak ada menongkah arus. Sebab itu orang yang tidak percaya kepada Islam, manusia yang menongkah arus. So itu tak ada Islam kan, saya kata. Katalah anda kata, kenapa Islam suruh bayar zakat? Kerana manusia itu sifatnya jarang yang nak kata pemurah, jarang, yang banyak bakhil. Jadi Allah kata kalau manusia bakhil, aku turunkan satu undang-undang, kerana manusia paling sayang apa? Duit. Cuba kalau Quran jatuh tepi jalan, ada orang berebut ngambil? Tak ada kan? Katalah ayat Quran jatuh tepi jalan segini gitu kan, orang berebut ngambil tak? Tak kan? Tapi kau balingkan cuba duit RM100 dekat tepi jalan, berebut orang ambil kan? Itu dites, kalau tak percaya tes. Kat dalam macam ini kan, tengah ceramah macam ini, terus ada seorang datang balingkan duit 100, agak-agak je lah. Kau boleh belajar lagi tak? Jadi sebab itu kan Allah kata kalau manusia itu sifatnya memang sayang duit, maka Allah wajibkan zakat. Dan Allah wajibkan zakat itu 2.5. Maknanya tidak ada dalam dunia yang mengatakan 2.5 itu membebankan. Tak ada kan? 2.5 takkan beban. Sedangkan kita kalau pinjam duit dekat bank berapa? Seberapa siapa yang kerja bank? 7, 6, 4, 5 kan? Itu namanya beban tak? Beban. Jadi 2.5 tak beban. Itu pun disyaratkan mestilah cukup whole dan cukup nisab. Mana kalau anda duit 10,000 tak kena zakat, babe. Anda kat bank kipas 10,000 tak kena zakat. Kerana whole nisab sekarang 13,500 ya. 13,000 lebih baru. Itu pun setahun. Tak beban. Zakatnya hanya lebih kurang 25 kalau 10,000 250 ringgit. 10,000 13,000 lebih, katalah 300 ringgit kan. 13,000 tu 300 ringgit, ada lagi 12,700.
tak beban. Kalau orang kata beban, dia sebenarnya tak normal. Cuba kalau kau pinjam kereta, berapa interestnya? 2.5 babe? Kelas. Honda 2.7, Toyota 2.7. Kalau Proton dulu 3.7. Proton mahal. Kan? Di 2.5 tak ada orang kata mahal kan? Tak. Sebab itu naluri manusia. Dia sesuai dengan naluri akal manusia akan bercakap 2.5 itu tak besar. Jadi Islam itu datang ikut naluri manusia yang sejahtera lah. Kalau yang gila jangan kau masukkan. Yang tak ada bayar zakat itu dia namanya gila pada saya dah, tak normal. Otak dia dah tak betul lah tu dah. Tapi kalau nak bayar zakat tak ada apa, tak jadi berat pun. Sebab itu Islam datang untuk manusia yang normal yang normal dan berakal betul. Akal disalim sejahtera. Sebenarnya kalau orang yang tak ada sembahyang itu akalnya dah tak sejahtera lah. Sebenarnya macam mana kalau dia tak sembahyang tapi dia bapaknya mati, panggil Pak Imam suruh baca tahlil, buat apa? Tahlil kan sebut ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa dia nyebut duit. Kita ada tahlil baca tu. Apa itu la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Menyembah Allah pakai apa? Menyembah Allah pakai apa? Pakai sembahyang lah. Nak menyembah Allah pakai apa? Bukan boleh. Itu menurun. Kalau tegak aja itu apa? Sembahyang asar babe. Tak boleh lah. Maka kena menyembah Allah mesti Allahu Akbar. Cantik lah. Sebenarnya Allah. Kan semua Allah kan? Cantik. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullah. Kan? Cantik semua kan? Cuba kalau kan ada orang sembahyang gini je gitu kan. Tak agama apa dah saya tak tahu. Aku kata engkau ni apa benda? Menurun ke? Nak kata. Kalau menurun biarlah goyang sikit, ni tak goyang tapi menurun katanya. Okey. Kalau sekiranya dia dengan ditimpa oleh sesuatu sakit yang sukar diubat hingga sudah habis dosa ikhtiar, ketika itu dia akan mengeluh. Kalaulah ada suatu kuasa yang boleh mengubatinya. Kalaulah itu adalah menunjukkan dia percaya tentang adanya sesuatu kuasa. Saya baru ini, saya tak tahulah orang di hospital. Lepas itu dia aksiden, memang dah kata, akal kata memang dah payahlah. Doktor pun cakap, doktor India ni sembahyang doa. Doktor India suruh doa, suruh sembahyang. Maknanya pada pendapat India itu ada kuasa gaib yang boleh merawat dia. Sembahyang, doa, sembahyang. Masa kapal hilang pun India pun doa juga kan. Dia doa juga tu. Saya tengok dia doa kan. Masing-masing doa. Dia doa itu sebenarnya kepada siapa? Cuma dia laluan, dia tak lalu Rasul. Tapi sebenarnya dia kata ada kuasa gaib yang boleh menyelamatkan kapal terbang tu. Dia minta macam itu. Tanyalah hati masing-masing. Dan kuasa gaib pada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada dia tak tahu siapa dia. Tak tepat lah. Kalau dia ada kata dia Tuhan Allah pun dia tak tepat. Kalau dia kata. Tapi ada suatu gaib yang diyakini bahawasanya boleh membantu dia kan. Itu hakikatnya. Jadi manusia tak boleh lari, mesti percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sikit lagi. Dengan itu wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun, walaupun dari orang yang mendakwa dirinya dirinya anti Tuhan ataupun free thinker ataupun komunis. Itu dua-dualah. Ini jenis yang anti kepada Tuhan. Yang dua-dua kumpulan ini, kalau tak percaya, campak dia ke laut. Lepas tu taruh 3 ekor buaya. Aku nak tengok dia masa itu dia percaya Tuhan tak? Mesti dia percaya. Dia mesti tadah apa bunyi.
dalam hatinya ya ada kuasa yang boleh menyelamatkan aku, mesti macam itu. So itu kita tak boleh lari ya. Sebenarnya kita bohong diri kita kalau kita tak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesianlah, kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah ia mendapat taufik dan hidayah, mudah-mudahan dia memeluk agama Islam. Jadi sebelum dia meninggal dunia ini. Jadi sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la minna ma yatba'una syaqiyya wa la madruda wa la mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, kiranya kami melakukan kesalahan dan kesilapan dalam majlis ini, sama ada yang sengaja ataupun tidak, kerana Kau Maha Pengampun ya Allah dan Maha Penyayang kepada kami. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kami peroleh pada malam ini dapat kami amalkan, dapat kami sampaikan kepada anak-anak kami, keluarga kami yang tidak dapat hadir pada malam yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.